sebenarnya adalah makhluk terindah ciptaan Allah. Makhluk perhiasan terindah ni disebut dalam hadis Nabi. Ad-dunya mata'un, dunia adalah perhiasan yang sangat indah. Allah ciptakan dunia ni sangat indah. Wa khairu mata'iha, dan seindah-indah perhiasan al-mar'atu salihah, adalah wanita yang salihah. Nabi tak sebut lelaki yang saleh. Tetapi bila sebut perhiasan, sebab apa Nabi sebut dunia ini perhiasan? Sebab orang semua suka perhiasan. Kita semua seronok jadi wanita. Seronok tak jadi wanita? Bahagia tak jadi perempuan? Ke pernah kita rasa seronok jadi orang lelaki, tunggu makanan sampai je. Amboi seronoknya jadi lelaki, lepas makan basuh tangan je. Kadang-kadang ayat tu saja je lah kan. Seronoknya jadi lelaki, tunggu je dalam kereta. Ya bang, saya lah tutup lampu, saya lah tutup kipas, saya lah kemas-kemas rumah, saya tutup pintu, awak tunggu dalam kereta ya. Saya kemas-kemas, siap-siapkan barang anak. Macam pengalaman je kan. Tak, Alhamdulillah kalau suami saya dia sama-sama. Sebab saya dah bagi awal-awal lagi warning, awal-awal kahwin lagi. Masa start anak pertama, masuk kereta mesti sama-sama. Jangan ada yang tunggu dulu. Kadang-kadang dia terlupa, saya ingatkan balik. Sebab bukan senang bila nak pergi mana-mana, nampak macam kita lama nak keluar tu. Masalah kita perempuan, bila nak keluar rumah apa masalah? Bila nak keluar rumah, kita kemas rumah dulu kan. Tapi sejam sebelum nak keluar, tak ada gemah pula. Dekat-dekat tu lah. Maksud kita kata nanti balik barulah selesa. Kita nampak rumah kemas, tak serabut. Itu yang jadi lambat tu kan. Tapi nak siapkan botol susu anak. Kalau saya ada 7 orang anak, nak kumpulkan nak siapkan baju-baju persiapan macam-macam tu. Jadi Alhamdulillah, hasil daripada kita sendiri terus terang apa yang kita perlu, apa yang kita mahu, dan apa yang kita tak suka. Kalau dia buat begini-begini, suami faham, kita jadi tak ada isu komunikasi, sama memahami. Tapi kadang-kadang tu awal-awal perkahwinan tak diberitahu. Sebab kita berusaha nak jadi isteri yang terbaik. Tak apa bang, it's okay, awak tunggu dalam kereta. Kita pun kocok-kocok. Kalau dah masuk anak ketiga ke anak keempat, dalam menikah baru kita nak berbunyi, kadang-kadang itulah yang susah untuk difahami. Jadi, ya subhanallah, kita sebenarnya adalah makhluk terindah ciptaan Allah. Makhluk perhiasan terindah ni disebut dalam hadis Nabi. Ad-dunya mata'un, dunia adalah perhiasan yang sangat indah. Allah ciptakan dunia ni sangat indah. Wa khairu mata'iha, dan seindah-indah perhiasan al-mar'atu salihah, adalah wanita yang salihah. Nabi tak sebut lelaki yang saleh. Tetapi bila sebut perhiasan, sebab apa Nabi sebut dunia ini perhiasan? Sebab orang semua suka perhiasan. Semua orang suka benda-benda yang indah. Mata kita kan suka tengok benda yang indah. Kalau kereta cantik pun kita tertarik. Cantik kereta. Walaupun kereta kancil. Tapi dia punya design, dia punya body kit, dia buat lawa-lawa. Cantiknya rumah, walaupun rumah kecil. Cantiknya hiasan, walaupun ruang tamu kecil saja. Cantiknya dapur, cute-nya. Maksudnya memang fitrah manusia Allah jadikan suka melihat yang cantik dan suka dilihat cantik. Subhanallah, tetapi Allah sebut yang paling indah adalah wanita yang salihah. Pernah Rasulullah ditanya. Sebelum itu Rasul bertanya dulu, wahai Abu Bakar, apa yang kamu suka daripada bahagian dunia? Abu Bakar pun jawab, apa yang aku suka sekian-sekian. Lalu ditanya pula kepada Saidina Umar, apa yang kamu suka daripada bahagian dunia? Sekian-sekian. Lalu bila ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pula yang kamu suka daripada bahagian dunia ini ya Rasulullah? Kemudian Rasul jawablah beberapa perkara, antaranya adalah wanita yang salihah. Maksudnya Nabi suka tu bukanlah Nabi nak seramai mungkin, Nabi tergilakan wanita salihah, tidak. Maksudnya Nabi meletakkan betapa besarnya kedudukan dan keistimewaan menjadi wanita yang salihah, dan itulah bahagian dunia yang indah. Allahu Akbar. Siapakah wali Allah? Wali Allah adalah mereka yang di kalangan orang yang bertakwa, orang yang saleh, orang yang mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sebab itu kalau kita tengok definisi wali Allah, boleh jadi di kalangan kita ni ada wali Allah.
Masya Allah. Kita beranggap wali Allah ini adalah orang yang ada karamah, wali Allah ini orang yang ada kelebihan tertentu, wali Allah ini nak sampai satu tahap, wali Allah ini terlalu sukar. Memang betul. Bila kita tengok definisi yang diterangkan oleh para alim ulama tentang apakah maksud waliullah. Waliullah membawa maksud cara umum orang yang dekat dengan Allah dengan mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Mereka yang berusaha istiqamah berada pada jalan yang ini, apa larangan Allah dia tinggalkan. Apa kewajipan dan perintah Allah dia berusaha buat. Tanpa apa-apa alasan. Inilah di kalangan para waliullah, iaitu mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak tahu di kalangan kita ni ada wanita yang sangat solehah. Walaupun ada perkara yang dia tidak suka, tetapi ia perintah Allah dia tetap buat. Kerana yang lebih utama apa yang Allah suka berbanding apa yang dia suka. Ada apa yang dia suka sangat, Allah tidak suka, dia tinggalkan. Apa yang Allah suka, dia tak suka, dia tetap buat. Yang penting apa yang Allah suka. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, cerita Asma binti As-Siddiq. Dia juga, beliau yakni Sayyidatina Asma juga diberi gelaran As-Siddiq. Ayahnya pun Abu Bakar As-Siddiq. Dia diberi gelaran Asma As-Siddiqah. Asma yang benar dan membenarkan. Dan kita tahu ketika turunnya perintah menutup aurat bagi wanita, antara wanita yang diberi teguran oleh Rasulullah adalah Asma binti Abu Bakar. Dan ketika mula perintah hijab, subhanallah, kan perintah-perintah ni kan turun secara berperingkat. Mula bab akidah dulu, di mana di Mekah. Tapi di Madinah mula turun perintah-perintah haram, makruh, wajib. Setelah kukuh akidah. Bila turun perintah hijab, wanita-wanita di zaman tersebut yang asalnya hidup dalam jahiliyah, yang asalnya memang tak pakai tudung, yang asalnya memang tidak ada peraturan pemakaian pun bagi wanita, tapi bila turunnya perintah hijab, dikatakan wanita ketika itu terus mencari apa jua kain, termasuklah kain langsir ke, kain alam meja ke, kain tuala ke kalau kita boleh faham hari ini, ataupun kain cadar ke, kain selimut ke, terus menutup tanpa membantah sedikit pun perintah yang diturunkan oleh Allah. Terus tutup. Tetapi proses menyempurnakan tu makan masa, adalah satu proses. Sebab itu ada satu ketika Rasulullah berselisih dengan Sayyidatina Asma. Sebab ahli keluarga kan. Jadi ada berselisih kan bila jalan contohnya. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu bila balik wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali dua. Lalu Rasulullah menunjukkan apa? Wajah dan dua tapak tangan. Maksudnya tapak depan, tapak belakang. Dua tapak tangan maksudnya tapak depan, tapak belakang. Sebab itu semayang tak apa nampak ni. Dan Alhamdulillah sekarang kita dah ada upgrade, kan saya panggil stongang, handsock kan. Stongang tu stokin tangan. Jadi stongan, stokin kaki, stoki, macam tu. Senang kan. Handsock bahasa Inggeris, stongang lah, stokin tangan. Bahasa ganungang, tangang. Jadi subhanallah, bagi saya ini sangat memudahkan bagi kita yang selalu bergerak. Tapi ada orang, dia memang boleh jaga walaupun tak pakai ni dia rimas. Tak pakai, maksud saya tak wajib pun pakai handsock ni. Stokin tangan ni, stokin lengan ni. Tak wajib pun. Tapi jika kita boleh cover, kita tak banyak berurusan. Macam saya ceramah bergerak selalu ni, memang kena cover lah. Sebab itu ini bukan wajib. Kaki pun, stokin pun tak wajib kaki. Yang wajib adalah tutup kaki. Itu mazhab Syafi'i kita, dan itulah pendapat yang paling kuat. Kaki juga adalah aurat. Siapa yang nak pegang kepada pendapat yang mengatakan kaki itu tidak aurat, kita hormati saja. Kita hormati pendapat itu. Tapi kalau kita nak keluar daripada khilaf, kita ambil bahawasanya kaki itu juga aurat, kita lebih tenang. Sebab mengambil yang lebih berat itu lebih selamat. Subhanallah. Walau bagaimanapun kita tetap menghormati mereka yang berpegang mengatakan kaki itu tidak aurat. Jadi sebab itulah ada orang dia rimas pakai stoking. Jadi dia pakai apa? Dia pakai baju labuh. Dia pakai kasut boot. Bukanlah boot macam nak pergi kebun tu, tapi kasut tu tinggi sikit. Lepas tu baju dia pula labuh. So bila dia jalan cover. Cukuplah tu syarat. Yang penting cover, tak nampak aurat. Boleh pilihan.
Berkenaan dengan memakai pakaian yang labuh, ini ada perbahasan ulama. Jika memakai pakaian labuh kerana kesombongan dan kemegahan, itu yang dilarang. Dilarang. Maksudnya kan ada yang wanita pakai pakaian yang labuh kerana kemegahan ataupun kerana keangkuhan ataupun kerana kesombongan. Itulah yang dilarang. Tapi kita tengok orang Arab kan, kalau kita pergi Mekah, Mesir, Madinah, dia kan pakai labu-labu macam herit. Lepas tu dia salat. Sah tak salat dia? Sah. Sebab kotor, bukan najis. Kita kata, kan nampak ada burung-burung berak apa semua. Selagi mana tidak ada najis secara ain, secara jelas pada pakaiannya. Tapi kita rasa macam tak selesa lah. Rasa was. Subhanallah. Jadi kalau kita pakai labuh sikit sekadar dengan niat untuk tu bukan untuk kemegahan, bukan untuk kerana kesombongan, maka ia tidak mengapa. Masya Allah.